Selamat sejahtera, nama saya Yugan. Topik saya ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa Pustaka atau nama asalnya Balai Pustaka telah ditubuh pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pendidikan. Penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka ketika itu. Pada peringkatan awal, DBP melakukan usaha murni di Bukit Timbalan, Johor Bahru, hasil daripada Kongres Bahasa dan Perusahaan Melayu 3 yang berlangsung di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956. Kerajaan telah menerima cadangan Kongres yang ingin menambahkan perpustakaan dengan nama pada Dewan Bahasa yang Perpustakaan. Selain itu, DBP dinaik taraf sebagai sebuah badan yang mempunyai ahli lembaga sendiri. DPZ berpindah ke Kuala Lumpur pada 1957 dan tinggal di bekas ward hospital di Jalan Yang. Tindakan ini diambil bagi memudahkan segala kewajipan selaras dengan beristiharkan bahawa bahasa Melayu akan menjadi satu-satunya bahasa rasmi negara. Ordinan Dewan Bahasa dan Perpustakaan 1959 menaik taraf DBZ dan menjadikan badan berkanun. Dengan peningkatan ini, DBP memperolehi otonomi, membolehkan menggubul dasar khusus, merancangan program untuk pembangunan bahasa dan kesusastraan dan menjalankan aktiviti perlibatan dan perniagaan untuk buku dengan cara yang berdaya saing dengan mengarang dan perniagaan lain, selaras dengan piawan dan konvensyen industri dan profesion perlibatan. Seterusnya, struktur organisasi. Lembaga pengurusan DBP yang ditubuh oleh Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka bertanggungjawab ke atas Dewan Bahasa dan Pustaka. Orang berikut membentukkan pengurus DBP. Pertamanya ialah seorang pengurusi yang dilantik oleh Menteri Pendidikan. Keduanya ialah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Ketiganya ialah Ketua Pengarah Pendidikan. Keempatnya ialah seorang wakil dari pembendarahan yang dilantik oleh Menteri Kewangan. Kelimanya ialah seorang wakil yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Keenam ialah 10 orang ahli yang dilantik oleh Menteri Pendidikan. Setiap ahli yang dilantik akan berkhidmat untuk tempoh 3 tahun, tetapi ini boleh dilanjut jika Menteri Pendidikan bersetuju dengan mengambil kira kelayakan dan prestasi lepas mereka dalam peranan yang sama. Misi menjadikan bahasa Melayu sebagai sumber maklumat yang boleh dipercayai untuk pembangunan tamadun negara. Salah satu inisiatif yang sedang dijalan di unit multimedia ialah penlibatan portal yang sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Pengguna tidak perlu bimbang dengan kewujudan portal asing dalam hal ini kerana portal yang sepenuhnya dalam bahasa Melayu telah mula diterbitkan. Selain itu, usaha unit multimedia yang mengagum dilihat mempunyai serampang 2 mata apabila portal ini juga berfungsi untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu di seluruh Asia. Khusus ini di Thailand, Filipina, Indonesia, Brunei, Darussalam dan Singapura. Seterusnya, objektif matlamat Dewan Bahasa dan Pustaka yang tercatat dalam Akta DBP semakin tahun 1978 pindahan dalam perluasan 1995 adalah seperti yang berikut. Pembina dan berkaya bahasa kebangsaan dalam sebuah bidang termasuk sains dan teknologi. Seperti yang diketahui, yang hanya berkaitan daripada bahasa Inggeris digunakan untuk membina atau menghasilkan penemuan atau cipta baharu dalam bidang sains dan teknologi khusus dalam bidang perubatan. Hasilnya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah bekerja keras dan memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan kita, supaya lebih banyak berkataan dalam bidang yang berkembang pesat seperti sains dan teknologi dihasilkan dalam bahasa Melayu. Keduanya ialah memajukan bakal kesusastraan terutamanya dalam bahasa kebangsaan. DBP sekali-sekala melancarkan program yang dinamakan Minggu Penulis Remaja dengan tujuan untuk membangunkan dan menyokongkan penulis muda. Pewarisan sastra masa depan. Program ini adalah matlamat lain. DBP menggunakan kaedah penganugerah untuk mengalahkan penulis mencuburi bidang ini sekali lagi dalam usaha memajukan ilmu sastra. Dewan Bahasa dan Pustaka memberi impak yang besar kepada kemajuan
Bahasa Sastra dan pada tahun 1959, Jabatan Kerajaan secara rasmi mengiktirkannya sebagai badan berkanun melalui Akta Parlimen. Cara rancangan itu disediakan untuk memupuk bahasa sastra dengan betul adalah serupa. Ketiganya ialah mencetak penerbitan membantu usaha percetakan atau penerbitan buku-bukunya, risalnya dan lain-lain bentuk persuratan dalam bahasa kebangsaan. Sebagai salah satu syarikat penerbitan terbesar di Malaysia, DBP ialah organisasi penting dalam sektor percetakan dan penerbitan untuk buku, risalnya, kamus dan pelbagai jenis bahan ilmiah. BPP telah menghasilkan sejumlah besar buku untuk sekolah, termasuk buku rujukan dan buku teks yang merupakan sumber saintifik penting untuk belajar sekolah rendah dan menengah. Buku sastra Melayu dan Inggeris juga aktif diterbitkan oleh DBP. Ini menunjukkan bahawa DBP memainkan peranan penting dan memberi manfaat kepada industri percetakan negara serta bidang kesusataraan dan pendidikan. Oleh itu, orang Melayu boleh menyesuaikan pengetahuan luar untuk meningkatkan warisan budayanya. Akhirnya ialah membakukan ejaan dan sebutan dan membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Pelaksanaan dasar bahasa yang mewajibkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa mengantar utama di institusi pendidikan rendah, menengah dan tinggi. Menggerakkan aktiviti DBP berkaitan beristilahan. DBP telah menubuhkan 9 besar jawatankuasa istilah JKI dengan kerjasama institusi pengajian tinggi awam bagi mengumpulkan, membentuk dan menyebar luas istilah bahasa Melayu dan bidang sains asas dan menggunakan. Ini memberikan pengurusan ini merancang korpus bahasa Melayu maju dengan sangat pantas. Rukun budaya korporat. Sejarah perjuangan mengenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan rasmi Melayu melahirkan semangat Dewan Bahasa dan Pustaka. Berdasarkan falsafah ini, Dewan Bahasa dan Pustaka juga membangunkan budaya korporat berikut yang membantu mewujudkan pekerja yang bertanggungjawab terhadap kerja mereka, memahami dan menghayati kawasan DBP, memelihara dan meningkatkan imej DBP dalam kelayakan ramai, mementingkan hasil dan mutu keluaran, mengambilkan kerja secara bermesyuarat dan berkumpul, mementingkan pekerjaan yang bersih, cekap dan berkesan, mengamalkan sifat-sifat bijaksana, adil, amanah, jujur dan ikhlas. Ketua mimpin bekerja bahannya, pekerja memimpin diri sendiri, berusaha menambahkan ilmu dan bekerja ialah ibadah. Sepenutupnya ialah Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah pertubuhan unik ditubuhkan dengan hasrat merealisasikan impian nasionalistik orang Melayu untuk meningkatkan kedudukan bahasa mereka menjadi bahasa kebangsaan dan moden di negara pasca kolonial. Sejak penubuhan, DBP telah diamanah dengan pelbagai peranan, menerbitkan buku teks sekolah untuk sistem pendidikan yang baru ditubuh, membesarkan korpus istilah moden untuk bahasa, menjalankan menyelidikan tentang kesusastraan tradisi Melayu dan juga mengembangkan kesusastraan Melayu moden pustakaan DBP. Bagaimanapun, pada mulanya dianggap tidak lebih daripada perpustakaan jabatan untuk organisasi itu. Kemudian perpustakaan ini bahkan dianggap sebagai perpustakaan awam, menyediakan bahan kerujukan dan ruang membaca untuk pelajar sekolah menengah. Dewan Bahasa dan Pustaka mengambilkan gaya kepimpinan demokratik di mana organisasi ini sedia memimpin pekerjanya dengan mengikut kemahuan pekerja dengan sedia menerima pandangan dan pendapat pekerjaan serta sedia menerima perubahan dari segi apa saja demi menjaga kebaikan pekerja. Sebagai pengharga mereka, Dewan Bahasa dan Pustaka menjalankan pelbagai aktiviti dan menganjurkan pelbagai majlis untuk pekerjaan sebagai tanda pengorbanan terhadap pekerjaan.
So terima kasih.